Selamat sejahtera murid-murid. Khabar? Pada hari ini kita akan belajar tentang struktur binaan ayat. Topik ini adalah topik yang sangat penting kerana ia akan mengajar murid-murid tentang cara yang betul untuk menulis ayat dan juga struktur dan memahami struktur yang betul dalam membina sesuatu ayat. Struktur ayat terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah perkataan, yang kedua frasa, yang ketiga klausa dan seterusnya ayat. Baiklah, kita mulakan dengan perkataan. Perkataan ialah satu bentuk yang bebas dan terkecil dan boleh berdiri sendiri. Maksudnya kita memahami maksud sesuatu perkataan itu. Binaan perkataan tidak boleh dibahagi atau dipisahkan kepada bentuk tata bahasa yang lebih kecil. Perkataan terbahagi kepada dua, iaitu perkataan utama dan perkataan bukan utama. Seterusnya ialah frasa. Frasa merupakan unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Binaan daripada satu perkataan yang mempunyai potensi untuk menjadi unik yang mengandungi dua perkataan atau lebih. Sebagai contoh, kita mulakan dengan satu perkataan iaitu burung dan ia boleh menjadi beberapa frasa. Seekor burung, burung merpati dan seekor anak burung merpati. Seterusnya ialah klausa. Klausa merupakan satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa terbagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas dapat berdiri sendiri dan bersifat secara ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Manakala klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana maknanya bergantung kepada klausa bebas. Baiklah, sebagai kesimpulannya, struktur ayat adalah terdiri daripada perkataan, frasa dan juga klausa, dan seterusnya terbentuklah suatu ayat yang lengkap. Murid-murid boleh lihat slide ini untuk mengetahui tentang struktur ayat yang betul. Baiklah, kita pergi ke bahagian seterusnya. Di sini cikgu akan menerangkan tentang ayat. Ayat ialah susunan perkataan yang memberikan makna yang lengkap. Dalam ayat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu subjek dan juga predikat. Subjek ialah bahagian yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Baiklah, sila lihat contoh ini untuk kamu lebih memahami lagi tentang fungsi subjek dan juga predikat. Subjek ini, predikat baju adik. Subjek, ayat yang kedua, subjek ialah Yasmin, manakala predikat ialah cantik. Yang ketiga, Taufik pandai menyanyi. Yang keempat, guru-guru itu rajin. 5, keadaan di rumahnya kecoh. Subjek terdiri daripada kata nama, manakala predikat terdiri daripada kata nama, kata kerja dan juga adjektif. Terdapat juga beberapa kesalahan struktur ayat yang biasa dilakukan oleh murid-murid. Di sini cikgu ada memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, ini hari Azizah tidak datang. Ayat ini salah. Ayat yang lebih tepat ialah hari ini Azizah tidak datang. Seterusnya, buku ini saya tidak mahu membaca. Ayat yang betul ialah saya tidak mahu membaca buku ini. Yang melukis gambar ini Zainal lah.
Yang melukis gambar ini Zainal. Ini adalah ayat yang betul. Seterusnya, yang memukul awak siapakah? Ayat yang betul ialah yang memukul awak siapa? Seterusnya, itu pen dakwat sudah habis. Ayat yang betul ialah pen itu sudah habis dakwat. Ayat yang seterusnya, Nora dan Nani baik berkawan. Ayat yang betul ialah Nora dan Nani berkawan baik. Dan yang terakhir, majalah itu saya tidak menyimpannya. Ayat yang betul ialah saya tidak menyimpan majalah itu. Baiklah, sampai di sini sahaja pada kali ini. Cikgu harap kamu akan mendapat maklumat, sedikit sebanyak maklumat dan ilmu tentang struktur ayat yang betul. Hal ini penting supaya kamu dapat menulis karangan dan juga ayat dengan baik. Terima kasih.